Betul. Okey, kita bercakap tentang tempoh belanjawan dibahaskan selepas dibentang oleh Menteri Kewangan pada minggu yang lalu dan antara perkara yang dinanti-nantikan ataupun ditunggu dan diharapkan ada keputusan ialah pengeluaran daripada akaun 1 KWSP. Betul. Ya. Cuma ada sedikit situasi yang membuatkan perkara ini perlu diperincikan lagi. Terutama apabila 42% daripada pencarum mempunyai baki purata kurang RM5,000 dalam akaun satu tu. Jadi macam mana? Macam mana nak keluarkan? Macam nak keluarkan. Okey. Untuk itu kita nak bersama dengan di talian sekarang Dr. Azizul Azli Ahmad, pakar kewangan dan juga hartanah di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, Eli. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Ya. Saya nampak Eli makin handsome sekarang. Allah, ini bedak dan lampu saja. Saya setuju. Okey, Doktor, kita nak sembang tentang KWSP ni. Jadi setakat ini Menteri Kewangan Tengku Zafrul telah pun memaklumkan kepada KWSP untuk memperincikan lagi permintaan rintihan rakyat ini dan masih lagi sedang dicari penyelesaian atau resolusinya. Pada pandangan Dr. Azizul sendiri, bagaimana tentang keinginan ataupun keperluan menerusi pengeluaran akaun 1 KWSP ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eli, terima kasih MHI. Saya rasa kita semua selesailah, ada sedikit kelegaan selepas belanjawan yang dibentangkan baru-baru ini. Walaupun kita melihat masih ada lagi rungutan dan pandangan yang memperlihatkan bahawa pengeluaran akaun 1 tu sepatutnya seperti yang diminta lah. Saya percaya dan yakin semua orang ada impian itu. Impian untuk dapat satu one-off sebanyak RM10,000 itu. Saya pernah menulis ni, Eli. Saya pernah menulis panjang tentang ini sejak kita lockdown 18/3 dulu lagi. Satu artikel saya tulis panjang apakah kita sedang menghadapi pandemik penyakit ataupun kita sebenarnya sedang menghadapi pandemik ekonomi. Dan hari ini kita sedang melihat kesan dia itu. Kalau kita perasan artikel saya itu saya tengok jadi viral lah, 54,000 orang share dan sebagainya. Saya menjangkakan ini akan berlaku, which is, dan kalau kita perasan 6 bulan kemudian kita akan lihat benda ini sedang berlaku lah. Dan kita tengok apa dia, kita cuba menggunakan segala sumber yang ada. Saya percaya dan yakin semua orang tak pernah pun dengar perkataan moratorium sebelum ini. Betul, kan? setuju. Kita rasa tiba-tiba kan bila kita dengar perkataan moratorium kita rasa ya Allah, kita ada hutang tak bayar-bayar. Dan 6 bulan tu kita menikmati satu benda yang kita menikmati dengan baik lah. Hari ini apa yang kita lihat, kalau kita perasan kita baru 1 bulan melaksanakan tamat moratorium kalau kita perasan. Tetapi hari ini kita dah start menggunakan semaksimum dana-dana yang kita ada. Kita dah guna akaun 2. Hari ini kita cuba untuk berusaha untuk guna akaun 1 pula. Dan lebih menyedihkan kalau kita tengok macam Eli cerita tadi tentang statistik. Statistik 54% penyimpan berusia 54 tahun yang hanya ada 50,000 saja simpanan. Dan kita lebih penting daripada itu, Eli, literasi kewangan masyarakat kita masih lagi rendah. Jadi kita nak melihat apakah dengan pengeluaran one-off ini adalah satu kaedah yang terbaik ataupun ada lagi kaedah-kaedah terbaik yang boleh kita laksanakan oleh kerajaan. Pada pandangan doktor, misal katalah pengeluaran secara one-off ini sekali jalan, sekali keluar RM10,000. Adakah itu satu tindakan yang wajar? Sebab kadang-kadang apabila keluar dengan amount sebanyak itu, pengurusan kewangan kita sebagai rakyat ni barangkali tidak begitu wajar. Jadi bagaimana pada pandangan doktor sekiranya dapat dikeluarkan daripada akaun 1, apa cara yang terbaik supaya dapat dikawal penggunaan, sebab kita perlu berbelanja juga untuk menggerakkan ekonomi. Jadi bagaimana? Okey, dia begini. Saya juga melihat begini. Kerajaan perlu melakukan satu penelitian dan kajian secara menyeluruh lah. Saya tidak bersetuju juga kita hanya membuat random, pandangan secara random. Kita tanya orang awam, kita tanya orang yang bekerja government kan, dia orang tidak ada KWSP, dia orang tak terkesan langsung. Kita tanya profesor-profesor yang dia pun tak ada KWSP dan dia pun tak rasa terkesan. Kita patut tanya orang yang bekerja swasta, orang yang terkesan kena berhenti dan sebagainya. Sebab macam Eli kata tadi, kita sebenarnya kefahaman kewangan kita masih lagi di tahap rendah. Kalau tidak, kita tidak kena makau scam sampai beratus juta. Kalau tidak. So, jadi kita melihat bahawa
apa peluang-peluang yang kita ada sebenarnya dengan pengeluaran duit tersebut, dan kita harus mempertimbangkan juga semua pandangan-pandangan ini. Kita tidak boleh juga pukul rata bahawa kita sebenarnya dari segi pengurusan kewangan, sebab ada orang-orang swasta dia dah biasa dia dah biasa dengan gaya hidup dia gitu, dan untuk mengubah gaya hidup ni dia tak boleh berlaku dalam satu malam, sebab dia melibatkan soal cara berfikir. Kalau kita tengok ada pilot yang 15,000, 30,000 gaji sebulan dan sebagainya. Bagaimana dia nak survive untuk pengeluaran RM500 sahaja sebulan dan sebagainya. Dan kebanyakan orang-orang ini, kalau kita tengok kajian-kajian yang dilakukan oleh Bank Negara Malaysia, oleh KWSP dan sebagainya, kebanyakan orang tidak ada simpanan. Kebanyakan penduduk desa. Jadi saya melihat pengeluaran RM10,000 one-off ini perlu dipertimbangkan secara berhikmah. Bukanlah maknanya semua orang ni tak semua orang bagi. Sebab kita juga kerajaan juga bukan diberikan kepada semua, maknanya perlu ada kriteria tertentu untuk membolehkan seseorang itu mengeluarkan daripada caruman akaun satu. Saya percaya begitu, Ali. Saya rasa perlu ada prasyarat, perlu ada garis panduan, sebab dia begini, ada orang terkesan, ada orang juga dia rasa dia pun terkesan sebenarnya, padahal tak terkesan sangat pun. Tapi dia rasa macam orang lain pun akan keluarkan duit, dia rasa saya pun akan keluarkan duit, dan ada isu-isu. Bila Doktor, saya kalau tanyakan, Doktor, maafkan saya, kalau bisa kata begitu, hanya golongan yang layak saja dibenarkan untuk mengeluarkan, yang dikatakan tidak layak itu akan mempersoalkan, itu duit saya, duit simpanan saya, kenapa dalam keadaan begini tak kira sama ada saya disimpanan atau tidak, kenapa saya tidak dibenarkan walau itu wang saya, bukan saya pinjaman. Betul. Okey, saya setuju begitu. Dia isu ini saya dengar beberapa pandangan, ada yang kata sekarang kalau kita simpan pun belum tentu kita hidup, nanti 5 years belum tentu kita akan hidup, mungkin kita akan mati, dan duit itu tak akan pakai. Okey, dia ada satu pemikiran tentang keuangan begini, mana lebih berat, kita tidak ada duit meninggal ataupun kita hidup tanpa ada duit, kan? Kadang-kadang rasa nak mati sebab tak ada duit pun ada, kan? Jadi benda-benda seperti itu kita perlu nilai. Ada orang kata kita kena belanja sekarang sebab sekarang ni kalau kita tengok kita baru di fasa pertama sebenarnya, pandemik ini kita tak selesai lagi, kita baru di fasa pertama. So kalau katalah kita menggunakan sepenuhnya simpanan yang ada dan ada, bagus, saya rasa tidak ada masalah. Tetapi kita akan ada satu lompong dalam skala perbelanjaan kita. Untuk pengurusan duit yang akan datang tu, kita akan start ada masalah di masa akan datang. Tetapi kalau untuk mempertimbangkan, saya lebih setuju kalau siapa yang layak keluar. Nombor satu adalah golongan yang diberhentikan kerja. Saya rasa sangat perlu, sebab literasi kewangan dia orang dalam keadaan tiba-tiba terkejut, tiba-tiba berhenti kerja. So nilai kembali orang. Dan yang kedua, saya rasa ada juga orang-orang ini yang simpanan KWSP dia sebenarnya banyak. Jadi kita hujah kata kita hanya dapat statistik tentang yang 54% yang tidak ada simpanan. Tapi ada yang memang ada sampai 250,000 akaun satu. Saya rasa kalau keluarkan 10,000 tidak memberi kesan yang besar lah kepada mereka pada ketika ini. Dan begitu juga kita perlu menilai pengusaha yang dia juga ada tanggungjawab dan sebagainya yang boleh dimanfaatkan. Betul. Itu untuk digunakan. Halusi itu. Dr. Azizul, terima kasih banyak atas perkongsian buah fikiran. Terima kasih Ali, terima kasih Misai. Moga kita semua terhindarlah daripada pandemik, dan yang paling penting sebenarnya kita akan melalui dua fasa sebenarnya, fasa penyakit yang kita sedang bersaing ini, dan yang kesan yang lebih panjang macam tadi kita dapat berita kata kita dah start ada antivirus dan sebagainya, tetapi virus yang paling besar kalau kita sedar adalah virus keuangan, virus ekonomi yang kita akan face. Dia bukan habis selepas ada vaksin, tapi kita akan start menabung balik mungkin 5 tahun ke depan yang akan datang. Ini perancangan ke masa panjang. Terima kasih sekali lagi doktor Sama, terima kasih Ali. Assalamualaikum. Dr. Azizul Azli Ahmad, pakar kewangan dan hartanah. Jadi sedang dipertimbangkan, uruskan dengan sebaik-baiknya. Misal kata dibenarkan untuk dikeluarkan.